Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi untuk adik-adik semua, adik-adik Akmal di mana jua anda semua berada. Alhamdulillah, pagi ini dapat kita sama-sama insya-Allah untuk mendengarkan sedikit motivasi pagi yang ustaz akan sampaikan. Dan ustaz akan sampaikan 3 petua, 3 pantang larang yang wajib untuk adik-adik kena amalkan bila nak menghafal Al-Quran nanti, insya-Allah. Dan sebelum tu ustaz nak peringatkan, masa sudah suntuk kan. Walaupun penangguhan konvokasi akmal mungkin insya-Allah akan ditangguhkan selepas raya, adik-adik semua ada masa lagi sebanyak 3 bulan. 3 bulan sempat untuk adik-adik, tak kira yang baru ataupun yang lama, untuk menghabiskan hafalan Al-Quran, kerana bukti, dalil, kawan-kawan adik-adik semua ada di sekitar. Sebelum kita bercuti, kita dah tengok kawan-kawan kita dah berjaya menghafaz Al-Quran melebihi 11 juzuk, 12 juzuk dalam tempoh 1 bulan untuk mengajar konvokasi tarikh sebelum ini. Kita ada lagi masa 3 bulan. InsyaAllah selepas raya, sekiranya diizinkan Allah, kita semua akan berkonvo, adik-adik semua akan berkonvokasi di Akmal. Siapa yang khatam Al-Quran dalam masa 3 bulan, di belakangnya adik-adik menghafal Al-Quran, ada ibu bapa yang di belakang adik-adik yang di rumah menghafal Al-Quran, menjadi saksi setiap barisan ayat-ayat suci Al-Quran yang adik-adik baca pada minggu ini, pada waktu cuti ini. Cuti tak cuti, Al-Quran tak pernah bercuti. Ingat tu adik-adik, sebanyak mana pun cuti, Al-Quran tak pernah bercuti. Al-Quran kena sentiasa bersama kita pada setiap saat, setiap hari. Itu petua yang pertama, bukan petua. Ingat, tazkirah, ingatan yang ustaz kena berikan kepada adik-adik yang berada di rumah ataupun berada di mana-mana sahaja sekalipun. Untuk hari ini, insya-Allah ustaz akan berikan 3 pantang larang, bukan pantang larang, 3 poin penting untuk adik-adik menghafal Al-Quran. Ustaz akan bukakan surah Taha sebagai contoh untuk adik-adik menghafal Al-Quran. Wish, besar betul Quran. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alayka al-Quran litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ustaz pilih ayat ini sebagai tajuk motivasi kita pada hari ini kerana apa? Taha ma anzalna alayka al-Quran litashqa. Wahai Muhammad, tidak kami turunkan untuk kamu Al-Quran untuk menyusahkan kamu, illa tazkiratan liman yakhsha, kecuali menjadi peringatan kepada orang-orang yang takutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama untuk menghafal Al-Quran ialah apabila kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, hendaklah kita baca selancar-lancarnya dahulu dengan baca dan tengok. Pertama, baca, tengok, lancar. Jangan hafal lagi. Pantang pertama, jangan hafal lagi. Baca, lancarkan dahulu. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Contoh tak lancar lagi. Taha ma anzalna alaikal, tak lancar. Tengok, lancarkan betul-betul. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Baca selancar-lancar dahulu, jangan hafal lagi. Yang pertama, jangan hafal lagi. Contohnya, apabila kita berjumpa dengan ayat yang sedikit susah untuk kita ingat. Contohnya,
Okey. Inni ana rabbuka fakhla' na'laik. Fakhla' na'laik. Letakkan perkataan yang susah itu di jari adik-adik. Fakhla' na'laik. Ingat. Telunjuk pertama fakhla', bawah sikit na'laik. Fakhla' na'laik. Fakhla' na'laik. Ingat, apabila kita menghafal falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla' na'laik. Fakhla' na'laik. Letakkan perkataan yang susah di jari adik-adik. Okey, poin pertama tadi, jangan hafal lancar dahulu. Lancarkan dahulu sebanyak yang mungkin, tengok, betulkan baris dan sebagainya. Betulkan baris, panjang pendek, dengung tak dengung, betulkan sebetul-betulnya. Langkah kedua, hafalkan, lancarkan, hafal satu-satu. Jangan hafal satu muka terus. Letakkan target, ambil satu baris. Satu baris pertama. Lepas dah hafal satu baris pertama, baris kedua, ulang balik baris pertama sampai baris kedua. Hinggalah sampai ke muka surat yang hujung sekali. Ayat hujung, kan? Fakhla' na'laik, ingat. Simpankan huruf yang susah, kalimah yang susah di jari adik-adik. Sampai pada perkataan tersebut, ingat jari tu di mana letaknya. Huruf kalimah apa yang terletak di situ. Dah hafal, ulang sebanyak mungkin. Hafal, ulang sebanyak mungkin. Paling kurang 20 kali. Adik-adik buatlah. Nak buat macam mana, hafal macam mana sekalipun. Nak tawaf satu rumah ke, nak buat baca berdiri sambil baca depan TV. Kalau adik-adik tengah baca TV, sayang. Contoh adik-adik yang lain tengok TV. Kamu pergi depan adik-adik baca Al-Quran depan TV. Nak kata kamu baca Quran, jangan tengok TV time kamu baca Al-Quran. Contoh kan. Maksudnya hafal, buatlah dengan cara yang paling kamu rasa senang untuk hafal Al-Quran. Okey. Pertama, jangan hafal dahulu, lancarkan dahulu. Yang kedua, hafal satu-satu. Hafal satu-satu. Yang ketiganya, Ustaz dah sebut tadi, kena ulang paling kurang 20 kali. Tak cukup 20 kali, tambah lagi 10. Tak cukup 10 lagi, tambah jadi 40. Tak cukup lagi, tambah lagi 10. Cukup 60 kali. InsyaAllah kamu baca Al-Quran, tasmi' dengan kawan-kawan kamu. InsyaAllah tanpa gagap, tanpa sebarang kesalahan. Kalau kita mula-mula menghafal Al-Quran, step pertama tadi, hafal tak tengok betul-betul barisnya, dengungnya dan sebagainya. Kalau kamu hafal terus, tak lancar dahulu, tak betulkan dahulu, akan susahkan kamu ketika mana kamu berdepan dengan ustaz dan ustazah kamu. Jadi, 3 poin penting yang ustaz nak sampaikan pada hari ini. Ulang sama-sama sama ustaz. Yang pertama, apa dia yang pertama? Okay. Yang pertama, baca selancar-lancarnya. Pertama, baca selancar-lancarnya. Yang kedua, apa dia yang kedua? Betul lah tu. Okay. Yang pertama, baca selancar-lancarnya. Yang kedua, ulang. Ulang dan ulang. Baca lancar. Kedua, hafal satu-satu. Satu baris, ulang. Satu baris pertama, dapat baris kedua, ulang balik baris pertama. Dapat baris ketiga, ulang balik dari baris pertama. Sampai dapat satu muka. Yang pertama tadi. Yang pertama, lancar betul-betul. Yang kedua,
hafal satu baris, satu baris. Yang ketiga, ulang sebanyak mungkin. InsyaAllah, kalau adik buat betul-betul apa yang Ustaz ajarkan ni, insya-Allah muka surat mana pun, insya-Allah adik-adik akan dapat hafalnya dengan betul-betul tanpa kena tegur dengan mana-mana ustazah. InsyaAllah kamu baca Al-Quran, ibu bapa kamu duduk jeling kat belakang tu, adik ni baca betul ke tak ni, mak nak tegur ni, sabar, adik tengah lancarkan, macam tu. Jadi itu yang Ustaz dapat sampaikan untuk hari ini. InsyaAllah motivasi yang akan datang, adik buat yang sebetulnya, dengar dan patuh apa yang ustaz dan ustazah kamu tegur ketika kamu menghafal Al-Quran. Tak ada orang yang boleh menghalang kamu kecuali ibu bapa kamu sekiranya ada sebelah kamu. Kalau ibu bapa kamu tak ada sebelah kamu, dan kamu tasmik dengan guru-guru kamu bersikap jujur kerana Al-Quran yang kamu baca akan menjadi saksi kamu di hari akhirat kelak. Tengok kalau baca ayat Al-Quran, ingat betul-betul Al-Quran itu akan membantu kamu. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tak turunkan. Taha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Wahai Muhammad, wahai orang yang hafal Al-Quran, wahai adik-adik semua, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tak turunkan Al-Quran untuk menyusahkan kamu. Illa tazkiratan liman yakhsha. Kecuali bagi adik-adik yang hafal Al-Quran, liman yakhsha, sebagai peringatan. Tazkiratan liman yakhsha, peringatan bagi orang-orang yang rasa takut, rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itu dulu yang Ustaz dapat sampaikan. Semoga hafalan Al-Quran kita menjadi dalil kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga adik hari ini bersungguh-sungguh nak menghafal Al-Quran. Cuba kejar sebaik mungkin untuk kita dapat hadiahkan Al-Quran yang kita hafal ini kepada kedua ibu bapa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.